Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya hari ini Cikgu Razlan, kelas online Sains tahun 6. Hari ini kita nak bincang tajuk daya. Okey. Pada minggu lepas kita dah bincang tentang tajuk ini dan saya dah bagi tugasan untuk selesaikan soalan. Okey, hari ini kita nak bincang jawapan. Alright. Okay. Masih ingat lagi tak daya? Okay. Daya ada berapa? Minggu lepas saya dah cerita dah. Daya ada berapa? 2. Faris. Apa dia daya? Daya apa yang kamu dah tahu? Daya tolakan dan daya tarikan. Okey, pandai. Daya tolakan dan daya tarikan. Okey. Kita tengok soalan ni. Namakan jenis daya yang terlibat dalam aktiviti berikut dengan menulis tarikan, tolakan atau tarikan dan tolakan. Okey, tarikan dan tolakan ni bukanlah daya yang ketiga, tak. Dia ibarat macam saya kata ayam, itik. Atau ayam dan itik. Adakah ayam dan itik tu haiwan baru? Tak kan? Dia masih lagi ayam dan seekor ayam dan seekor itik. Contoh lain, kambing, lembu. Okey. Kemudian kambing dan lembu. Adakah kambing dan lembu tu haiwan yang ketiga? Tidak. Okey. Masih lagi hanya ada 2 ekor haiwan, iaitu kambing dan lembu. Jadi sama juga dengan konsep tarikan, tolakan atau tarikan dan tolakan. Cuma tarikan dan tolakan ni daya tu digunakan serentak secara bergilir-gilir untuk melakukan aktiviti. Okey, contoh kita tengok yang pertama ni, A. Okey. Daya apa ni? Tolakan. Daya apa? Tolakan. Okey. Tolakan. Daya tolakan, sebab gambar ni menunjukkan seorang sedang menolak apa ni? Kereta sorong. Okey, so daya tolakan. Tulis je, tolakan. Dapat? Okey. B. Suryati nama siapa ni? Saya tak nampak. Azhad. Sebab dalam gambar saya ni kecil sikit. Azhad. Okey, Azhad. B. Gambar apa ni? Apa gambar ni tengah tunjukkan? Terangkan tentang gambar dulu. Bukan cerita tentang daya. Gambar ni gambar apa? Tisu. Tisu. Orang nak ambil tisu. Orang nak ambil tisu. Okey, orang nak ambil tisu. Sekejap saya nak check balik. Saya punya audio ni kuat sangat. Okey, cuba Azhad cakap. Apa dia Azhad tadi? Apa kamu cakap tadi? Aktiviti apa? Tisu. Tisu. Tisu tu apa? Orang tu tengah buat apa? Koyak tisu, cubit tisu. Nakal tisu ni, dia cubit tisu ni ya. Habis tu, gambar apa Zat? Orang tu dia tengah ambil tisu. Dia ambil tisu. Jadi kalau ambil tisu, daya apa yang digunakan Azad? Guna daya tarikan. Daya tarikan. Okey. Tadi siapa panggil saya tadi Saya. Siapa? Cakap nama. Iman. Kenapa Iman? Sakit perut? Nak bandas. Dah agak lah kamu. Tengok muka pun tahu. Tengok rambut tu pun dah tahu. Okey, cepat. Okey. C. Kita panggil Faris. Kita panggil geng-geng lelaki ni dulu. Dah lah ada seorang je. Seorang lagi tandas. Okey. Faris. C. Gambar dulu. Macam saya selalu cakap, gambar. Kita selesaikan gambar dulu. Apa yang digambar kamu nampak dekat C ni? Ya, pam tayar. Ingatkan tengah nak tekan bom. Fire in the hole. Tum, meletup. Okey. Gambar tengah pam tayar. Tulislah pam tayar. Pam tayar. Kan? Ni tadi ambil tisu. Tolak kereta sorong. Tulis.
supaya kamu nampak dengan lebih jelas. Jadi pam tayar, macam apa daya yang digunakan, Faris? Tolakan. Tolakan, tolak je. Sekali pam je, tolak je. Tolakan dan tarikan. Dia kena buat ulang-ulang kali kan. Jadi Tolakan dan tarikan. tarikan dan tolakan. Okey. Di, apa gambar ni? Apa yang kamu faham dengan gambar ni? Orang tengah buat apa ni gambar ni? Gambar apa ni? Mirza, ni gambar apa ni Mirza? Dapat tak? Kat bawah ni ada air. Biasanya dekat laut lah orang buat aktiviti ni. Meluncur air ke? Ya, meluncur air. Okey. Semasa dia tengah meluncur air, apa yang orang ni kena buat? Apa yang dia kena buat? Dia tengah buat apa? Daya dia ke arah mana sekarang ni? Daya dia Tarikan. Daya dia pergi pada badan ke daya dia jauh pada badan? Baru kita tahu tarik ke tolak. Kan sudah belajar tentang jauh pada badan, tolak. Dekat dengan badan, tarik. Okey. Tengok gambar dia punya. Apa tu? Dia punya arah daya dia. Dekat dengan badan. Dia menarik benda tu. Dia kena tarik. Supaya dia tak jatuh lah kan. Dekat air tu. Meluncur air. Jadi, apakah daya yang digunakan? Tarikan. Okey. Saya nak tanya pula. Zul. Gambar apa ni, Zul? Berus gigi. Nyanyi satu lagu, Zul. Berkenaan dengan berus gigi. Cepat. Nak bagi cergas sikit pagi ni. Pantun pun jaga pantun. Pantun, okey. Pagi-pagi makan Maggi. Makan Maggi. Beruslah gigi. Beruslah gigi setiap hari lepas makan Maggi. Okey, saya nak suruh Faris ni. Faris, nyanyi satu lagu Faris. Berus gigi. Bangun pagi. Cepat Faris. Sambung. Bangun pagi, gosok gigi. Bangun pagi, gosok gigi. Gosok gigi setiap pagi. Dah. Ulang itu je balik. Aduh. Nak nangis Krisha dengar. Okey. Jadi, berus gigi. Apa daya yang digunakan, Zul? Tolakan dan tarikan. Okey. Tarikan dan tolakan. Okey. Mana lagi lelaki? Aiman. Dah masuk dah. F. Gambar apa ni, Aiman? Gambar apa? Orang main bola baling. Dia buat apa? Dia nak tembak orang tu. Tembak? Dia nak baling. 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 Baling apa? Main bola. Baling bola. Baling bola tu jauh pada badan ke dekat dengan badan? Jauh. Kalau jauh, apa nama daya dia? Tolakan. Okey. Setakat ni dapat dah salin? Dah. Okey, kita tengok pula kesan-kesan daya. Krisha, ada berapa kesan daya, Krisha? Yang kita dah bincang minggu lepas, ada berapa kesan daya? Ada 5. Ada 5. Okey. Yang pertama apa, Krisha? Objek. Mengubah apa?
Mengubah bentuk objek. Mengubah bentuk objek. Tu satu. Kedua. Mengubah arah pergerakan objek. Okey. Ketiga. Berhentikan objek. Menggerakkan objek. Okey. Lagi. Empat. Menggerakkan Menggerakkan objek. objek yang pegun. Okey. Lima. Menambah, kurangkan kelajuan objek yang bergerak. Okey. Cukup. Cukup lima kan? Okey. Sekarang ni daripada lima yang Krisha sebut, dia ada 4 gambar. Jadi nak ada 4 je lah. Gambar yang pertama. Tengok. Mula-mula bola pingpong tu, dia bergerak. Okey. Dia bergerak. Macam ni lah. Bila sampai ke kepada bat pingpong ni, dia pun tengok anak panah dia dah berubah. Jadi apa jawapan yang sesuai kat sini? Krisha. Mengubah arah Mengubah arah pergerakan objek. Mengubah Pergerakan objek. arah pergerakan Pergerakan objek. objek. Okey, boleh. Kamarina. Nombor 2. Bawah ni nombor 2. Gambar apa ni Kamarina? Dia macam kemikkan botol tin tu. Kemikkan tin. Ting. Okey, dia kemikkan tin. Jadi apa dia? Kesan daya. Mengubah bentuk objek. Mengubah Bentuk objek. objek. Alright. Okey. Aiman, off mic dulu, Aiman. Apa? Off mic dulu. Okey. Yang ketiga. Siapa lagi Sakinah. Okey. Gambar apa ni Sakinah? Gambar kapal. Gambar kapal. Apa yang jadi pada kapal tu? Titik angin. Apa dia? Angin buat apa? Gerakkan kapal. Okey, jadi apa jawapan dekat sini Sakinah? Oh, Cik Sakinah, apa jawapan dia? Cepat Sakinah, apa jawapan dia? Alia, boleh Alia? Siapa nama ni? Alia, dengar tak Alia? Putri Alia, nombor 3 apa dia? Angin gerakkan kapal. Tunggu Sakinah tak keluar-keluar jawapan dia. Menambah atau mengurangkan kelajuan objek yang bergerak. Boleh. Menambah atau mengurangkan kelajuan objek yang bergerak. Okey, itu boleh diterima. Satu lagi apa? Kalau tak ada angin, apa jadi pada kapal ni? Dia tidak bergerak. Lalu tu lagi kita boleh gunakan dapat menggerakkan objek yang pegun. Tadi Putri cakap apa tadi? Menambah mana tak keluar? Atau mengurangkan. Menambah atau mengurangkan kelajuan objek boleh? Okey, yang keempat. Siapa lagi saya belum panggil? Safa. Oh, Safa. Ha? Okey. Nombor 4 ni gambar apa, Safa?
Tengah sepak bola. Tengah sepak bola. Jadi, apa yang daya yang digunakan? Menggerakkan objek yang pegun. Okey. Menggerakkan objek yang pegun. Okey, selesai. Ini tentang geseran. Okey, tentang geseran. Cara untuk mengurangkan geseran. Yang sudah dah terang juga dalam buku Hey Bijak Sains pun ada. Cuba buka Hey Bijak Sains jap. Saja buka Hey Bijak Sains. Okey. Cuba tengok cara. Buku surat apa Okey, 37. Oh. Dia kata mengurangkan geseran. Okey, mengurangkan daya geseran. Dalam buku Hey Bijak Sains ada berapa contoh dia bagi? Dia bagi berapa? 5. A. Penggunaan minyak pelincir. B. Penggunaan minyak grease. C. Penggunaan penggolek dan alas berbola. D. Penggunaan lilin. E. Penggunaan tepung asid borik. Okey. Jadi, tengok balik soalan ni. Mikael mana Mikael? Okey. Mikael. Nombor 1 ni. Apa jawapan dia Mikael? Ada jawapan tak? Azhar ada dapat jawapan? Tengok daripada buku Hey Bijak Sains tadi apa yang boleh guna. Ni gambar ni orang tengah buat apa ni? Zul, gambar ni tengah buat apa ni Zul? Dia spray dalam tin ni. Dekat skru ni. Dia spray apa? Mirza dapat? Ni cikgu. Okey, gambar yang pertama ni apa yang kamu nampak dekat gambar ni? Dia menggunakan minyak grease. Okey, dia menggunakan minyak. Biasa kalau dalam tin ni, biasa kamu kalau kat rumah, ayah kamu guna WD-40, yang spray punya minyak pelincir tu lah. Jadi, menggunakan minyak. Okey. Minyak pelincir ke minyak grease ke boleh lah. Okey, nombor 2. Bawah ni. Menggunakan okey, pengguling. Okey, dia menggunakan pengguling. Yang ketiga, dia tambah apa dekat kotak ni? Dia letak apa ni? Ni gambar apa ni? Roda kan? Roda. Jadi dia menggunakan roda. Okey, yang keempat. Ni gambar 4 ni gambar apa ni? Kalau dalam English dia panggil ball bearing. Dalam English lah. Okey. Menggunakan alas berbola. Dapat dah salin? Kalau tak sempat nanti saya akan bagi file PDF, nanti kamu check balik. Okey? Kita nak pergi laju sikit. Okey, kita tengok soalan. Okey, soalan. Lama tak tengok soalan macam ni. Rajah 1 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan mengenai jarak yang dapat dilalui oleh sebiji guli yang ditolak di atas
Tiga jenis permukaan. Okey, ini yang dia ubah. Okey, dia ubah. Dia ubah. Kalau kita ubah, maksudnya apa ni? Kat tepi ni nak tulis apa? PM. Pemboleh ubah manipulasi. Okey. Daya yang sama. Yang sama-sama ni semuanya kita panggil PMR. Pemboleh ubah dimalarkan. Dimalarkan ni yang kita tetapkan. Okey. Jadi, kita tengok sini ada 150, ada 90, ada 40. Ini kita panggil apa ni? Jarak. Okey, ini ialah jarak yang dilalui. Saya nak garis susah pula. Okey, jarak yang dapat dilalui. Gariskan jarak yang dapat dilalui. Ini ialah PB. Okey, PB. PB tu apa? Kesan. Kesan selepas penyiasatan. Ni ada dalam buku nota pink kamu. Kalau kamu ingat balik. Boleh check balik. PM tu apa? Pemboleh ubah manipulasi. PMR tu apa? Pemboleh ubah dimalarkan. PB tu apa? Pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah manipulasi yang kita ubah. Nampak ni? 3 jenis permukaan. 3 jenis permukaan ni yang kita ubah. Kalau tak ubah, apa benda kita nak kaji? Letak semua kaca. Tengok semua sama je lah. Jadi kita kena ubah. Kita ubah. Dalam masa yang sama, kena ada daya yang sama. Mesti ada syarat-syarat dia. Okey. Dan jarak yang dapat dilalui itu ialah kesan. Kesan selepas penyiasatan. Bila tolak kat kaca, tengok apa jadi pada jarak dia. Jarak dia apa? Jauh ke dekat? Jauh. Jauh. Yang mana dekat? Mana yang jarak dia dekat? Permukaan mana? Simen ke kertas Kertas pasir? pasir. Kertas pasir. Okey, kertas pasir ni dekat. Jadi dekat sini kita faham yang pertamanya. Kenapa? Kamu rasa-rasa kenapa kaca ni jauh, kertas pasir ni dekat? Kenapa kertas pasir dekat? Kaca ni guli tu boleh golek jauh. Dalam minggu sudah kalau kamu tengok dalam video tu ada yang buah apple tu. Satu buah apple digolek atas lantai, satu buah apple digolek dekat kapet. Tak jauh. Panggil kenapa tu? Apa dia Kamarina? Apa yang beza dekat 3 jenis permukaan ni? Apa perbezaan dia? Permukaan kaca licin. Oh, pandai. Okey, permukaan kaca licin. Kertas pasir? Kasar. Kasar. Okey, good. Berdasarkan keputusan penyiasatan Raja 1, nyatakan satu pemerhatian. Okey, highlightkan pemerhatian. Okey. Bila kita buat pemerhatian, okey, kita kena bandingkan. Mesti kena bandingkan. Kita kena bandingkan yang paling jauh dengan yang paling dekat. Yang tengah-tengah ni tak payah. Sebab tu kena tahu mana jauh, mana dekat. Okey. Jadi kita kena bandingkan. Guli bergerak paling jauh di atas kaca dan bergerak paling dekat di atas kertas pasir. Cikgu, kalau jawapan lain padam ke biar je salah? Kalau Nanti jawapan lain, betulkan.
Biar je. Nanti kamu betulkan lah. Apa jawapan kamu? Saya buat jarak yang dapat dilalui oleh sebiji guli yang ditolak. Itu bukan pemerhatian. Itu bukan pemerhatian. Pemerhatian dia mesti ada perbandingan. Dia mesti bandingkan. Baru dapat buat pemerhatian. Contohnya kita buat pemerhatian di antara Zul dengan Faris. Okay. Contoh kita buat pemerhatian Zul dengan Faris. Kalau kata saya tengok kat sini, rambut Zul paling berjambul. Berjambul di harapan berbanding rambut Faris. Maksudnya kita nampak dia punya perbezaan. Contoh lagi, Aiman. Rambut Aiman paling berpokok kelapa. Nampak? Ada berbanding Azhad. Dia kena macam tu. Dia kena ada perbandingan di antara dua. Okey? Dapat? Cikgu, saya buat jawapan lain. Kau jawapan kamu apa? Baca jawapan kamu. Guli di permukaan kaca lebih jauh berbanding kertas pasir. Berbanding kertas pasir. Boleh. Sebab kamu ada perkataan paling jauh kan? Ada tak perkataan paling tadi? Okey. Yang saya lupa nak cakap lagi. Kita nak buat perbandingan ni, kita boleh guna paling. Paling itu menunjukkan dialah yang kita boleh menunjukkan perbandingan. Contoh, Zul paling handsome dekat atas duri. Tak ada orang lah dekat atas duri tu paling handsome. Zul paling handsome. Okay. Maksudnya tak payah nak kata Zul paling handsome berbanding siapa-siapa, tak payah. Kalau kita guna paling, tak payah nak guna nak bandingkan dengan orang lain. Paling tu dah menunjukkan dia yang paling bagus. Kamu dah belajar bahasa Melayu kan? Paling mahal. Kamu tak payah. Jam saya paling mahal, termahal kan? Sekali. Tak payah banyak-banyak. Dia satu je. Boleh diterima. Ada soalan, jawapan lain tak? Krisha? Okay. Kalau kamu jawapan kamu lain sikit, okay, kamu boleh tulis jawapan yang saya bagi ni dekat buku nota kamu. Ni ialah skema jawapan. Kamu ikut je skema jawapan ni. Jawapan kamu tu kalau hampir sama pun masih boleh diterima. Okay. Nyatakan satu hipotesis. Highlightkan hipotesis. Okay. Nak tulis apa dekat hipotesis ni? Dekat atas ni nak tulis apa? Krisha nak tulis apa atas hipotesis? Ingat lagi ke? Hipotesis ni apa? Hubungan. Okay. Hubungan. Hubungan ni dia mesti ada semakin bertambah atau berkurang PM, semakin bertambah atau berkurang BB. Okey. Semakin bertambah atau berkurang PM, semakin bertambah atau berkurang PB. Okey. Ini kena ingat dulu. Saya dah suruh salin dah dulu dalam buku nota sains. Okey. Jadi tengok balik PM. Apa dia PM? Tengok kat atas. PM dia apa? Jenis permukaan, betul? Okey, jenis permukaan ialah PM. PB dia apa? Jarak yang dapat dilalui. Okey. Jadi semakin kita nak guna, kamu nak ambil bertambah apa tu, geseran ke, jenis permukaan ni kan, semakin licin ke semakin kasar, kamu nak pakai mana? Semakin kasar. Katalah nak pakai semakin kasar, tak kisah mana-mana boleh. Semakin kasar.
Semakin bertambah kasar permukaan semakin bertambah kasar permukaan, semakin bertambah atau berkurang jarak dia. Semakin bertambah kasar, makin kasar. Semakin apa? Bertambah jarak lah, makin jauh lah jarak dia. Semakin berkurang jarak pergerakan guli. Okey. Dapat? Okey, sekarang ni dia minta pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas tu singkatan dia tadi PB. Pemboleh ubah dimalarkan singkatan dia PMR. Pemboleh ubah dimanipulasi singkatan dia apa? PM. Macam mana saya dapat PB ni? B. Ni. Tu dapat PB. PMR. M. Sebab dia dua-dua ada PM. Jadi kita ambil yang malar ni. R. Macam tu lah. Yang ini PM. Highlight kan? Supaya kamu tahu. Okey, jenis permukaan. Jenis permukaan tadi apa? Jenis permukaan ni apa tadi? PM. PM. Kamu gariskan. Kamu padankan. Saya tak boleh nak padan. Kamu padankan ni. Kamu garis ke bawah. Jarak yang dilalui PB. Kamu gariskan ni atas. Dah? Boleh? Tak nampak nanti saya bagi dalam file PDF. Mungkin kamu guna handphone kecil sikit. Okey, Raja 1 menunjukkan sebuah kereta mainan sebelum dan selepas ditolak. Okey, tuliskan pemerhatian terhadap kereta mainan sebelum penyiasatan. Okey, sebelum penyiasatan. Okey, tengok kereta ni sebelum penyiasatan. Okey, apa yang berlaku pada kereta ni? Kereta mainan pegun DP. Apa maksud pegun? Apa maksud pegun? Tidak bergerak. Ya, tidak bergerak. Tulis kat bawah tu supaya kamu tahu. Kereta mainan tu pegun DP. Dia duduk kat P je. Dia tak bergerak. Okey, selepas penyiasatan, selepas ditolak. Lepas ditolak apa jadi? Kereta mainan tadi dia mula-mula dekat P, lepas kena tolak dia bergerak pergi mana? Pergi ke Q, ke depan. Pergi ke Q. Okey, berikan in front. Okey, highlightkan in front. Okey, tulis sebab. Sebab apa? Okey. Mula dengan kerana. Kerana apa? Kerana apa dia bergerak? Tadi elok je dekat P. Kerana kereta mainan ditolak. Kerana kereta mainan
menerima daya. Sebab tolak, kamu sebut tolak tadi, daya tolakan. Kena sebut cerita tentang daya. Jangan cerita macam bahasa Melayu. Kereta ditolak. Tu bahasa Melayu. Ni kereta mainan menerima daya tolakan. Baru jadi sign. Sebab kita tengah belajar tajuk daya tolakan, daya tarikan. Okey. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat? Okey. Daya boleh menggerakkan, tadi Putri cakap apa? Tadi siapa pun jawab Menggerakkan. Tadi Safa menggerakkan objek pegun. Okey. Berdasarkan penyiasatan ini, nyatakan pemboleh ubah yang berikut. Pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, pemboleh ubah manipulasi. Okey. Kita tengok balik pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okey. Apa yang diubah? PM tu. Okey. Diubah. Kalau PB hasil. Okey. Apa yang diubah? Okey. Kamu tengok dekat P ni, sebelum ditolak, mula-mula tak ada. Lepas tu ada. Apa dia? Kehadiran daya. Mula-mula tak ada daya. Lepas tu ada daya. Tu panggil kehadiran daya. Okey. Pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Pemboleh ubah bergerak balas. Okey, apa dia pemboleh ubah bergerak balas? Kesan dia, hasil dia. Apa tengok? Apa jadi pada kereta ni? Tadi dekat P, sekarang dekat Q. Apa dia? Dia panggil apa tu? Kedudukan ataupun lokasi kereta mainan. Okey. Boleh? Sampai 67? Yang muka surat yang ini, sebab sekarang pun dah 9.30. Okey, hampir 1 jam dah kita Google Meet. Kita akan sambung nanti. Pada minggu depan kita akan buat Google Meet, sambung soalan ni. Boleh? Okey, tapi untuk hari ini saya ada bagi kerja. Sepatutnya sebab kamu dah siap dah soalan ni. Okey, sekejap ya. Okey. Okey, sekarang tengok buku teks.
Muka surat 111. Okey, nampak tak? Muka surat 111. Okey, ada nota daya kan? Okey. Buat nota daya ni dalam buku nota kamu. Okey, buat dalam buku nota kamu. Muka surat 111. Okey, jom ingat. Boleh? Dah siap? Tak perlu hantar gambar. Nanti kita tengok minggu depan. Okey, buat je. Ya? Yang lukisan tu kena lukis juga ah. Tak payah, tak apa. Oh. Kamu tulis je. Lukisan tak payahlah. Okey? Ada soalan nak tanya? Minggu depan kita sambung objektif. Soalan muka surat apa ni tadi? Kita ada lagi berapa muka surat? Kita ada lagi 68, 69, 70, 71, 72, 73. Okey, ni minggu depan settle lah. Okey. Tolong ingatkan kawan-kawan kamu yang mana yang tak join kelas lagi. Okey, tolong ingatkan hari ni kehadiran sikit sangat. Okey. Yang dekat-dekat dengan rumah kamu tu tolong ingatkan. Okey, boleh ya? Sekian, terima kasih. Bye.